Hari ini kita nak mengajak semua mengenai merajuk sensitif atau nakkan perhatian. Jadi kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad, Perdana Motivasi yang tak asing bersama dengan kita, juga sahabat kita Jigi dan si cantik manis Wana Ali. Assalamualaikum. Okay, belum lagi merajuk ya. Kita baru nak mulakan. Jangan merajuk kita baru nak. Jangan. Ada yang kedua pada saya sekarang. Kalau yang kedua mungkin saya lah. Tapi apa pun kita nak tanya dahulu soalan yang santai. Wana ni kuat merajuk ataupun tidak? Wana, kenapa perempuan ni? Wanita hari ini, Men can be very sensitive also. Ya, betul. Bukan perempuan saja. Tapi tak apalah, saya ladies first. Ladies first. Saya merajuk dengan benda-benda yang I tak suka petty things. Maksud benda-benda yang remeh tu I tak suka. Kalau I merajuk tu must be a good reason why. Okey, kalau Wana merajuk macam mana? Apa implikasinya kepada orang di sekeliling? Sekeliling tak sangat. I think I merajuk mostly dengan I punya partner lah atau like siapa tu partner tu? Tak apa. Okey, umum. Okey. Umum I dah tahu dah. Dia mesti ada macam benda. Okey. Faham perasaan saya. Saya faham. Okey, Jigi. Tadi Sugi bila tengok Jigi, oh Jigi ni handsome, tinggi, badan besar. Ini biasa lelaki macam ni kuat merajuk ni. Betul ke Jigi? Betul. Menarik. Tapi dululah. Dulu saya jenis kuat merajuk. Sebab saya nakkan perhatian. Tapi sekarang bila dah meningkat usia, saya rasa macam tak payah merajuk, bawa diri pergi healing konon kan. Ini evolusi yang kita akan bincangkan ni. Mungkin merajuk tu ada kaitannya dengan kematangan juga mungkin. Jadi kita nak tanya Encik Zaid juga. Encik Zaid, bila kita bercakap mengenai merajuk ni, ini adalah satu perkara yang normal. Semua orang merajuk, kanak-kanak sehinggalah nenek atau kita pun buat merajuk juga kan. Dan merajuk ni adalah satu karakter mungkin passive agresif kalau tak silap saya. Mungkin Encik Zaid boleh kongsikan apakah itu merajuk sebenarnya? Tapi Cik Zaid kuat merajuk tak Cik Zaid? Orang lain kita saya ni berdebar je tanya soalan tu. Tanya juga. Boleh tahan jugalah agaknya. Semua orang merajuk pun. Betul. Cuma kadang-kadang permohonan saya merajuk tak diluluskan. Ini pun satu perspektif berbeza juga ni. Sebab kita kan banyak tanggungjawab. Dekat pejabat, dekat bisnes, dekat rumah. Nak merajuk tak boleh. Sebab nanti kacau tanggungjawab. Tapi memang semua orang merajuk. Rasa Fahri pun kuat juga kot. Ini kontrol macho dia tak. Betul. Tapi memang Sugi tanya saya apa tu definisi merajuk. Dia ni satu condition lah, satu condition emosi. Kalau saintifik punya ni lah, dia bila tak dapat apa dia nak. Target dia tak dapat, jangkaan dia tak tercapai. Lepas tu dia mulalah merajuk, dia carilah dengan siapa yang buat dia bengang kan. So dia satu situasi emosi yang negatif lah. Dan bila merajuk ni dia macam buat semua orang tak selesa. Kan. Orang dekat dengan dia tak tahu nak respon macam mana ni, okey ke tak okey kan. Salah cakap kan tambah lagi merajuk kan. Kadang-kadang kita pun kena. Jadi dia buat inilah, dia condition yang negatif, yang sangat ada toksik pun dia juga. Tapi mungkin ada juga kebaikan merajuk tu. Sebenarnya ada. Cuma cara kita nak tengok macam mana nantilah. Kalau kita guna merajuk ni untuk communication, dia pun salah bentuk communication juga. Emotional connection lah gitu. Ya, awak tambah sesuatu. Nampak macam ada sesuatu awak nak sebut. Awak terfikir. Bila Cik Zaid cakap, Jigi ada benda nak cakap ni. Kata jangkaan tak dapat lah. So minggu lepas ni kalau syuting, tak dapat payment, boleh merajuk. Tapi rugi lah. Tak dapat terus kan. Itu kita kena cakap. Tapi cakap baik-baik lah. Macam Cik Zaid katakan kan, ada kebaikan juga sebab kadang-kadang kalau kita merajuk, ada orang pujuk, adalah sweet moment dia kan. Rasa disayangi lah. Jadi saya terus tanya awak tak jawab lagi soalan saya tadi. Bagaimana awak memujuk katakan isteri awak yang merajuk? Saya percaya pada komunikasi lah. Cuma kita bila dah berkahwin ni dan juga kematangan saya kira memainkan peranan. Kita rasa kalau merajuk terlalu lama, dia lebih kepada sensitif kita kepada perasaan pasangan. Kalau dia merajuk kita dah tahu. Kalau suami merajuk kita dah tahu. Jadi kita ada komunikasi sebab awak merajuk ke? Terasa hati dengan saya ke?
Kan? Ada. Kita dah tahulah apa nak buat. Maknanya ada sesuatu yang mengganggu dia. Dan faktor usia saya kira mainkan peranan. Macam Jigi cakap tadi. Tapi selalunya kalau kita tengok pun saya rasa yang selalu nak dipujuk ni perempuan, betul tak? Betul. Selalunya. Betul. Bukan semua. Bahaya. Kita boleh terima. Jarang lelaki nak dipujuk. Sebab setakat ni macam tu saya kata tak diluluskan. Tak diluluskan. Siapa nak juga merajuk? Tak siapa layan. Exactly. Kalau boleh saya nak phone out wife awak ni, nak tanya merajuk macam mana keadaannya. Tapi tak apa, kita simpan soalan tu apabila saya berjumpa wife awak. Okey, tapi kita nak tanya pada Wana. Okey, kita dah dengar pendapat daripada lelaki ni. Dia bukanlah gender war, bukan pada jantina, tapi kita nak memahami wanita dan lelaki. Okey, kalau wanita, setuju tak kalau Wana kata, kalau kita tengok perkongsian juga kata tadi, wanita ni perasaannya halus, mudah merajuk. Tapi macam mana kita nak bezakan merajuk seseorang wanita itu sebenarnya dia sensitif atau sebenarnya dia nakkan perhatian? Bagi Wana, you patut tahulah siapa yang merajuk dengan you. Macam you partner. You patut tahu partner you merajuk dengan you. Dia merajuk main-main ke? Dia merajuk macam manja-manja atau dia merajuk serius? Okay. For me, kalau dia merajuk serius tu, you kena communicate. Communicate is very, like you said tadi, komunikasi is very important. Dan most of all, berterus terang. I rasa kalau benda tu dipanjang-panjang, I rasa kalau kita merajuk panjang-panjang pun benda tu akan jadi satu masalah juga tau. Toksik lah tu dah. Jadi satu masalah juga. Jadi macam aduh, menyampahlah. I dah tanya you kan banyak kali dan kenapa you tak nak terus terang je dengan I, betul tak? Baik. Tapi kadang perempuan dia macam tu lah. Dia minta perhatian, minta perhatian. Pun ada juga. Masalahnya kalau diberi perhatian tu perempuan tak perlu pun merajuk. Sensitif, nakkan perhatian atau mengada? Ada yang makan saya ingat. Merajuk manja. Merajuk tu macam mana? Contohnya. Macam mana? Contohnya macam kalau saya tak tahu perempuan wanita di luar sana tu macam mana. Saya kalau merajuk manja tu saya masih reply. Kalau tak merajuk tu dah block. Kalau merajuk serius tu dah block dah. Tapi merajuk manja tu awak reply sepatah-sepatah sahaja kan? Betul. Tapi kita akan jadi marah kalau kita macam tak tahulah kalau perempuan kat luar sana tu boleh relate. Okay, I don't know kalau you boleh relate dengan I. Boleh. Sugi boleh. Macam kalau merajuk manja tu kan, lepas tu dia tak layan pula merajuk kita tu. Ajar dia merajuk betul. So, I rasa macam, hey, kenapa tak layan? Betul, tapi berbalik pada faktor usia lah. Makin kita matang ni, kita malas lah nak orang kata bazir masa. Kalau merajuk, saya merajuk lah. Kita dah boleh bezakan lah. Betul. Abang Farid pernah merajuk manja ke? Saya tengah bayangkan macam mana kita ni kalau saya merajuk manja tu. Tak nak. Tak ada. Tak jadi. Orang tak faham. Kita okey lagi je. Cik Zahid merajuk dia cakap apa dia. Guru tak faham. Senyum dia, relax dia. Aduh, masalah. Baik, dalam keadaan kita bergerak tawa dalam santai ini pasti ada penuh pengisiannya dan saya pasti itu juga dikongsikan bersama dengan mereka di luar sana tentang topik kita yang cukup menarik pada hari ini. Kita dengarkan. Pada pandangan saya, orang yang kuat merajuk ni mungkin disebabkan kisah silam atau trauma yang telah diorang lalui dan menyebabkan diorang menjadi lebih sensitif terhadap sesuatu perkara tu. Itu mungkin ada salah satu punca lah yang menyebabkan diorang jadi kuat merajuk. Ada orang yang dia memang mengada-ngada untuk nak dapat attention. Ada orang dia memang sensitif lah. Untuk saya sendiri, saya rasa it depends on the situation. It's not all the time lah. Sebab kadang-kadang orang pun takkan suka juga kan. Saya rasa orang yang kuat merajuk ni memang attention seeker lah. Dia memang kalau merajuk tu, kalau orang kata tak merajuk sehari tu tak cukup lah. So bagi saya orang sensitif ni, orang yang kuat merajuk ni adalah orang yang sensitif lah. Dia depends on the situation lah. Kadang-kadang dia attention seeker juga. Benda-benda kecil pun dia akan sensitif juga. So kadang-kadang dia nak perhatian kita je. So kalau dia merajuk tu, kita pujuk dia balik. Tak ada masalah pun. Depends on situation lah. Kalau benda tu serius, tetap merajuk. Kalau benda-benda tu macam remeh-temeh, mungkin saya boleh merajuk. Mungkin bagi saya, kalau ni lah, kalau partner tinggi suara kat kita, kita terasa hati lah. Itu salah satu contoh lah. Okay, bagi pendapat saya, orang yang suka merajuk ni macam seorang yang suka tarik perhatian. Bila dia merajuk, dia ingin orang perhatikan dia, ambil kasih sayang untuk dia, pujuk dia. Itulah. Kalau saya merajuk, saya suka menyendiri ataupun saya suka makan. Keluar shopping seorang-seorang, pergi cari ketenangan sendiri-sendirilah, tanpa ada orang sekeliling saya.
Saya kalau mengajuk, saya tengok wanita hari ini. Kerana ianya menceriakan penuh pengisian. Okey. Baik, tak apa. Kita sambung semula kepada Jigi. Jigi kata tadi, tak dapat nak bayangkan lah saya lelaki 3 orang mengajuk macam. Tapi pada pendapat saya lah, kita lelaki juga mempunyai perasaan. Betul. Kita berhak untuk merajuk. Tapi saya rasa mesti ada beza cara seorang lelaki merajuk dan juga seorang wanita. Kalau ikut pada Jigi dah, apa yang Jigi boleh nampak? Mungkin pada diri dan juga pada wanita-wanita di luar sana. Kalau bercakap pasal diri saya lah, saya rasa untuk golongan atau circle kategori umur saya ni, lagi kita berumur, kita cuma cara merajuk tu lagi macho. Sebenarnya. Dia tak tunjuk sangat lah. Dia nampak very obvious. Tapi kalau macam pasangan kita cakap dengan kita macam, ya. Okey. Tiba-tiba serius. Tiba-tiba kita macam, wow, Rosyamno. Betul juga. Macam kita lebih macam nampaklah perbezaan. Tak berapa ceria. Sepatah-sepatah. Lain. Tapi kita taklah lari daripada perhubungan tu. Kita be in the situation. Dalam bahasa Inggeris, saya rasa perkataannya adalah subtle. Dia merajuk tapi sangat subtle nampaknya. Tak ada dah over dramatic sangat kan. Dan Cik Zahid, tadi saya dan mungkin Jigi juga telah berkongsi yang semakin kita matang, kita dah tahu macam mana nak kontrol emosi kita kan. Mungkin kita sekarang ni dalam lingkungan umur 20-an, 30-an, 40-an kita dah boleh. Tetapi ramai dalam komen berkata yang semakin mereka tua, mereka semakin merajuk, kuat merajuk. Jadi bagaimana situasinya? Adakah sensitif? Atau kaitannya dengan usia? Sangat setuju. Sebenarnya dia kaitan dengan emosi. Kalau kita tengok, kitaran kehidupan kita ni, kita mula dengan fizikal. Perlukan penjagaan fizikal masa baby kan. Sebab tu baby tu comel, cute semua kan. Lepas tu bila masuk sekolah rendah gitu, dia lebih kepada interaction. Lebih pada disiplin. Tapi masuk remaja, sehinggalah lebih kurang umur belas tu, ketika tu kuat merajuk. Sebab emosi banyak masa tu. Remaja ni dia faham emosi. Dan bila masuk Sugi kata 20-30 itu kita lengkap, kita matang. Otak kita depan ni dah complete, jadi kita boleh beza. Ni bukan nak perli aku ni. Ini memang dia perangai macam tu. Kita boleh mampu tangani. Tapi bila masuk peringkat 40 muda lagi. 50 saya muda lagi. Silap. Tak sebut umur. Masuk satu peringkat warga emas. Kan dia merajuk pula kan. Warga emas. Dia balik pada emosi. Dia macam hidup kita ni macam cycle. Dia datang balik, emosi tu datang. Kalau tengok mak merajuk kenapa? Ayah merajuk kenapa? Ayah jarang merajuk lah kot. Mak dah tak balik kampung, seminggu tak balik, 2 minggu, sebulan tak balik, tak call, merajuk lah. Sebab dia tak dapat tadi tanggapan dia, expectation dia, anak call tiap-tiap minggu. Kena pula dia tak pernah cakap. Dia tak pernah cakap call lah mak tiap-tiap minggu. Dia ingat anak dia faham sendiri. Masalah. Dia go back to communication tadi. Merajuk lah. Jadi dia merajuk tu lebih ada sensitivity. Dia balik kepada, kan tengok orang-orang berumur, lama-lama dia perlukan jagaan fizikal pula. Masuk 70-an, 80-an, emosi dengan fizikal dia kena jaga. Dia jadi macam baby balik. Tapi benda tu cantik sebenarnya. Sebab Tuhan bagi peluang kat kita, balas balik jasa dia. Jaga kembali. Dan ini mungkin kita semua pernah juga mengalami dengan ibu atau ayah kita kan. Semakin kalau kita tak melawat mereka merajuk macam Allah. Tapi saya rasa konteksnya samalah macam apa yang Cik Zahid katakan. Tidak diberikan perhatian. Cara untuk mendapatkan perhatian itu dengan merajuk. Kan? Dengan tarik handbrake sikit lah. Dia tunjukkan perasaan sikit lah. Okey, baik. Fahrin, saya tadi... Saya lagi? Saya dah tanya awak tadi. Tapi saya rasakan saya nak tanya seseorang ini. Kalau Fahrin Ahmad merajuk, bagaimana situasinya? Sudah. Jadi kita... Saya dah tanya awak dahululah. Bagaimana? Kalau awak merajuk, apa situasinya di rumah? Awak jujur dahulu. Saya senyap je. Saya relax je. Tiba masa kalau saya rasa tak diluluskan, kita juga kena cakap sendiri. Betul. Pujuk diri sendiri. Pujuk diri sendiri. Apa kata kita semua tanya terus kepada isteri. Tetamu dia selalu torture kita. Hai Elena. Hai. Okey, awak dengar kan tadi apa yang dikatakan betul ke isteri saya tu? Jadi kami nak tahu betul ke kalau Fahrin Ahmad merajuk dia terus diam je? Betul. Okey. Honestly kan, I rasa dia memang tak pernah merajuk lah. Tak pernah merajuk. Dia susah nak merajuk. Yang I tahu, dia memang suka buat lawak. Dia buat lawak, dia memang suka usik-usik, musik. Memang basically macam itulah. Setiap hari tak ada pun nak
nak masam muka ke apa. Tak apa, Puan Elina. Saya ada soalan untuk Puan Elina. Kalau saya merajuk, Puan Elina tahu tak? Itulah tak tahu. You pernah merajuk dengan saya ke? Hari ni awak sedih, aku tak tahu. Tapi Elina rasa, selain daripada hubungan rumah tangga ni, apa antara benda yang membuatkan Fahrin Ahmad merajuk? Pernah tak? Tahu juga. Tak tahu juga. Awak tak tahu. Macam mana isteri saya? Saya pun tak tahu perasaan saya ni. Saya sentiasa ceria je. Tak apa sayang. Maknanya kalau saya diam tu je, tanyalah. You okey ke? InsyaAllah lah. Kalau situasi, Elena bawa kereta awak, sesuatu terjadi kepada kereta awak. Awak merajuk ataupun tidak? Okey, bukan marahlah. Merajuk ataupun tidak? Sekurang-kurangnya. Kita dah macam ini, kita praktikal lah. Kita suami kita ni kan. Tapi dalam hati tu pendam. Kan? Tapi kita kena uruskan juga. Jadi sekarang ni memandangkan Elena dah ada, Elena nak tahu apa yang membuatkan Fahrin Ahmad merajuk dan kalau merajuk apa yang patut Elena buat? Tak apalah. Pada saya, pujuk saya dengan bertanya saya, bertanyakan dengan saya dan kemudian sebenarnya kalau saya diam tu maknanya merajuk lah tu. Kan tak nak cakap, macam tak nak pandang tu kan. Tapi tak pernah kan buat macam tu kan? Tapi tak benar pun buat macam tu, Pak. Ya ke? Alhamdulillah lah. Sangat-sangat sweet. Alhamdulillah. Ya. Okey, tapi satu soalan terakhir, Lina. Kalau awak merajuk... Awak tak kenal saya ke? Kalau awak merajuk, biasanya bagaimana Fahrin Ahmad memujuk awak? Tak berjaya ataupun tidak cara dia pujuk awak? Kalau saya merajuk, kalau saya selalu pun merajuk diam je macam tu. Tapi jaranglah. Selalunya dia akan tegur dan tanya soalan yang kelakar. So nanti kita gelak lepas lupa. Nampak taktik saya tu. Okey, tips. Maksudnya kena note lah. Terima kasih banyak Elina. Okey, nanti hari ini Fahrin Ahmad akan cuba merajuk lah ya. Saya rasa macam nak merajuk dia. Okey, baik. Okey, tapi mungkin saya rumuskan sedikit lah. Itu yang saya katakan tadi daripada awal bahawa sebenarnya komunikasi. Saya kira mungkin kita bukan kita tak ada perasaan, tapi bila kita berkecil hati, terasa hati, baik kereta rosak sekalipun ke apa kan, kita akan berkomunikasi dan cuba menyelesaikan secepat mungkin. Betul. Okey, kalau Wana itu tadi di antara suami dan isteri kisah mereka. Rancangan siapa tu yang telefon tu? Fahrin hari ini. Okey, kalau sesama rakan-rakan ada juga yang kuat merajuk sebenarnya, tapi mungkin kalau best friend kita rapat, boleh je kita tunjuk saya merajuk, best friend akan tahu. Tapi antara kalau katakan ada beberapa orang yang kita tak rapat sangat, kalau awak merajuk disebabkan awak tak suka benda yang mereka lakukan, bagaimana awak menghadapi hari-hari sebegini? Dengan orang yang saya tak berapa rakan tetapi tidak begitu rapat sangat. Saya rasa saya kena step back. Okey. Saya kena analyse dulu situation tu. Dan kalau dia tak berapa rapat dengan saya rasa saya akan diam sekejap kot for a while. Tapi kalau dia notice, then that's good. Dan kita boleh communicate, kita boleh cakap, actually, babe, I tak berapa happy lah bila you cakap macam ni. It's confrontation. Confrontation, mature. I rasa benda tu sangat logical, right? But if not, then kita just kena noted in our head that macam, maybe this person dia selfish and not dia macam tak berapa nak notice changes kita macam mana dengan dia. So dia adalah orang yang a bit selfish dan kita sendiri kena macam I notice dia ada perangai macam ni. Then you just take note of that and just keep it in your mind yang dia just seorang yang begitu. Kadang-kadang merajuk ni bukan apa tau. Mereka suka merajuk ni macam merasakan kita ni boleh jadi tukang tilik, boleh tahu apa dia nak. That's true. Betul boleh baca fikiran orang. Kalau tak tahu dah macam mana kan. Betul. Dan bagi Jingy sendiri, mungkin sesama rakan lelaki, sebab tadi awak berkata kalau semakin awak dewasa ni merajuk dia macam macho sedikit. Okey. Tapi kalau sesama rakan, adakah rakan-rakan kaum lelaki ni kalau dia merajuk dia terus bro, saya tak sukalah awak buat macam ni. Macam tu ke ataupun sama macho juga, kontrol macho sesama rakan? Saya tak tahu pasal kawan-kawan orang lain kan, tapi kalau kawan-kawan saya tak ramai kawan sebenarnya. Kawan-kawan saya ni dengan saya sendiri, kita kalau merajuk macam Fahrin cakap tadi lah, kita sebenarnya ada proses kita punya time untuk pujuk diri sendiri. Bagi masa kita dalam 15 minit, setengah jam dah kita okey dah. Walaupun tadi baru kena pukul apa.
macam tu balik. Dia tak macam kita merajuk nak kena bagi kau okey ke? Jangan macam ni babe. Tak ada lah. Lain macam. Tak ada lah. Okey, tapi kalau macam saya akan rasa serba salah sangat kalau ada orang merajuk disebabkan apa yang saya buat. Sampai saya akan macam awak tanyalah, okey tak okey, sampai 100 kali saya akan tanya. Itu cara saya kalau orang lain merajuk, saya ni tak kuat merajuk. Okey. Itu salah fakta tadi tu yang tak ikut merajuk tu tipu ya. Tapi itu kena berbalik pada Wana cakap tadi. Dia kata ada surrounding yang tak aware, tak notice. Dekat sini kalau saya rasa kena ada understanding lah, kena faham. Sama ada kita kenal atau tak kenal orang tu, kita kena faham situasi yang macam mungkin orang ni dia tak suka kita bertanya kau okey ke? Dia cuma nak time dia. Mungkin macam tu kita tak tahu kan. Okey, Cik Zaid, tadi kalau kata rujukannya adalah saya dan isteri saya tadi kan sebenarnya pasangan yang dah matang dan juga berumah tangga ni mungkin merajuk tu dah bukanlah diri sebahagian tapi komunikasi. Tapi ini selalu berlaku kepada mereka yang mungkin di awal alam percintaan, alam perkahwinan dan kita nak nasihat kepada mereka sebenarnya merajuk ni boleh tapi mungkin ada juga satu-satu perkara yang boleh memudaratkanlah kalau tidak dikawal dan tidak diketahui. Dan ada batasnya. Betul. Dia kalau hubungan di mana-mana pun dia 5 tahun pertama itulah dia macam mengenali, proses mengenali. Jadi banyak berlaku perajukan merajuk lah, terasa hati lah. Terasa hati banyak berlaku kat situlah sebab masa saya tak kenal, masing-masing ada target masing-masing. Ada aku nak kau perangai macam ni, tengok perangai macam ni pula. Macam order lain dapat lain kan, barang tu kan. Dia mulalah. Jadi kita masa tu proses tu kita ambil peluang kena positifkan. Walau pasangan merajuk, kita sekurang-kurangnya kita tahu rupanya dia tak suka aku cakap macam tu. Rupanya dia tak suka aku balik lambat-lambat. Contohlah kan. Jadi gunakan proses merajuk tu sebagai penghubung perhubungan dan harap-haraplah tahanlah 5 tahun. Kalau teruk sangat, banyak sangat mungkin boleh berlaku perpisahan juga. Dalam masa 5 tahun tu kalau dua-dua ego, dua-dua merajuk. Aduh, macam mana kan? Tak ada pula orang nak mendamaikan. Saya kira kena seimbangkan dengan komunikasi lah. Komunikasi mungkin kena ada. Tali untuk orang faham, untuk kita mungkin boleh. Okey, sekarang kita ada isteri Cik Zaid di talian. Dia ada pun kat studio ni. Cik Zaid ada di studio tau. Itu saya careful cakap. Lah, we are okay. Ini peluang Encik Zaid kalau nak berikan apa-apa orang kata pesanan ke isteri sebab kata permohonan untuk merajuk tidak diluluskan ya. Macam mana? Kalau pandang pula. Mungkin diluluskan Encik Zaid. Tapi saya rasa dia pun dia faham. Dia faham saya. Kami dah berumah tangga lama. Macam itulah agaknya lelaki kalau perangai dia lain macam sikit, dia tanya kita pun jawab sepatah tu tahu letup merajuk. Dengan dia pun saya tahu kadang-kadang saya ni banyak juga buat salah. Tak faham macam Wana cakap tadi, dia nak something, kita balik fikir benda lain, mulalah kan. Dan saya tahu ini merajuk ni kan. Dan you do something lah. You pertama sekali minta maaf. Kalau kita yang buat silap macam Sugi cakap tadi, minta maaf banyak-banyak. Tak apa, sorry I tak nampak ni. Kadang nak minta maaf tu yang payah. Sebab kita pun rasa kita rasa macam mana dia kan? Buat apa kan? Betul. Ya, ingat you seorang boleh merajuk, I pun boleh juga kan. Sorry seems to be the hardest word. Yes. Tapi saya rasa apa yang Cik Zaid katakan adalah juga sama seperti bagaimana kita meminta maaf pada anak-anak di rumah. Kadang-kadang kan kita merajuk, sorry kita sebut. Jadi apa salahnya kalau kita terus meminta maaf pada kawan-kawan, ahli keluarga kan. Okey, ini komen yang cukup mencuit hati saya. Cik Puan Jelita, bila dah merajuk ni best. Apa yang dikehendaki dulu, apa yang dikehendaki bila-bila masa je terus dapat. Tak minta pun terus dapat. Kadang-kadang merajuk tu okey juga. Itu mesti perempuan tu kan? Okey. Baik sekali. Apa-apa pun kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Zaid, Jigi dan Wana bersama kita pada hari ini. Saya kira itu merajuk sensitif atau perlukan perhatian sebenarnya ada pro dan kontranya, tetapi saya kira perlu juga keseimbangannya. Betul. Janganlah jadikannya tak biak nanti tak ada orang layan kalau kita merajuk terlalu keram.